Alright, kita sambung dengan subjek pendidikan kesihatan. Kamu boleh rujuk buku teks, muka surat muka surat 82. Right, kita nak tumpu kepada dua perkara sahaja hari ini. Yang pertama ialah konflik, yang kedua ialah stres. Kita nak pergi kepada maksud sahaja dahulu. Okey. Maksud ataupun penjelasan tentang apakah itu konflik, apakah itu stres. Berkemungkinan ada antara kamu yang sebenarnya sedang dalam konflik ataupun sedang dalam stres. Mungkin kamu tak tahu apa benda yang jadi dalam kepala aku ni, kan? Tapi kamu tak tahu nak menjelaskan, ataupun kamu tak tahu apa perasaan yang sedang kamu alami ni. Okey, baik. Kita tengok dahulu cara mengurus konflik dan stres. Kita tak pergi lagi kepada cara mengurusnya hari ni. Kita tengok lagi cara mengurus. Kita nak tengok maksud saja dulu. Baik. Konflik ialah keadaan rasa. Rasa ni benda apa? Benda yang kita rasa dalam diri kita. Bukan sakit. Kalau sakit, luka tu boleh rasa dekat tangan. Ini kita tak tahu kat mana tempat tu. Tapi dalam kepala kita terfikir, dalam hati kita ada berasa. Rasa apa? Yang pertama, rasa tidak puas hati. Kejap nampak pula benda ini. Merah lah. Okey. Rasa tidak puas hati. Kemudian, keinginan tidak dapat dipenuhi. Perselisihan faham. Bertentangan pendapat antara rakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan dan tidak dapat diselesaikan boleh menyebabkan stres. Dia akan mari ke bawah ni. Tak apa, kita tengok dahulu yang pertama sekali. Apakah yang rasa konflik ni tadi? Yang pertama ialah yang pertama konflik tadi ialah rasa tidak puas hati. Tak puas hati. Senang kita tulis macam tu, kan? Tak puas hati ni maksudnya hati kita tak puas. Ada benda yang tak kena. Macam kamu nak tengok TV, cerita kartun sebagai contoh, tapi atuk kamu nak tengok berita. Kamu tak dapat nak tengok kartun sebab atuk kamu nak tengok berita. Tak puas hati lah. Kenapa tak nak tengok kartun pula? Kenapa nak tengok berita? Apa benda dekat berita ni, kan? So kamu tak puas hati. Itu adalah konflik dalam diri kamu. Keinginan yang tidak dapat dipenuhi. Sama lah macam tak puas hati. Kamu, benda tu kamu nak, tapi kamu tak dapat. Tak dapat apa yang nak. Tak dapat apa yang kamu mahu. Okey. Yang kedua, perselisihan faham. Selisih faham. Ini selalu berlaku. Selisih faham. Dalam adik-beradik selalu jadi benda ni, kan? Kamu kata macam mana kita bagi contoh selisih faham ni? Kamu kata macam ni, abang kamu kata macam ni. Mudahnya bergaduh. Kamu kata janganlah buka tingkap pasal masuk nyamuk. Abang kamu kata, tak ada, aku panas ni. Dia buka tingkap. Marah lah. Tak kena. Tu selisih faham lah. Tak kena. Kefahaman kamu bahawa tengah sejuk dengan abang kamu yang nak tingkap tu buka, kefahaman tu tak sama. So berlakulah selisih faham. Dan juga bertentangan pendapat. Ni tak tahulah. Mungkinlah dalam pembelajaran mungkin ada. Kamu faham cara macam ni, kawan kamu faham cara macam ni. Okey. Jadi benda-benda yang berlaku ni, satu, tak puas hati, tak dapat apa yang kamu nak, selisih faham, dan juga tak sependapat. Ini semua membawa kepada
Stres kalau tidak diselesaikan. Kamu tak puas hati sebab tak dapat benda tu tadi. Lepas tu sekali tak puas hati, 2 kali tak puas hati, 3 kali tak puas hati, 4 kali tak puas hati, dah berpuluh-puluh kali tak puas hati. Lama-lama dia jadi stres. Dia jadi macam apa ni? Itulah dipanggil stres. Tak boleh, tak dapat-dapat juga benda tu. Stres. Stresnya apa? Keadaan resah, cemas, tegang, dan fikiran terganggu. Terganggu fikiran kamu. Okay, yang pertama, kamu resah, kamu tak senang duduk. Kamu resah, tak senang duduk. Sana tak kena, kesini tak kena. Mak kamu suruh ambil slipper, ambil kasut kat luar, takut basah hujan. Kamu pergi ambil slipper, kasut kamu tinggal, kena hujan basah. Sebab kepala otak kamu tak boleh berfikir. Yang kedua, cemas. Cemas kan, rasa takut, tak tentu hala. Cemas lah. Kemudian tegang. Tegang ini bermaksud kamu akan rasa dekat belakang tengkuk kamu ni rasa macam keras belakang tengkuk kamu. Kamu nak kepala kamu rasa macam tak kena ni. Bahu kamu rasa macam sakit. Bukan sakit macam kena pukul tu, bukan. Kamu rasa macam lenguh. Tu tegang lah belakang tu. Dan juga fikiran terganggu. Fikiran terganggu. Baik. Jadi bila kamu ada rasa resah, ada rasa cemas, badan kamu rasa tegang, tekuk kamu tegang dan fikiran kamu terganggu, itu bermakna kamu telah memasuki fasa stres. Fasa stres. Kalau kita tengok kat sini, stres yang tidak dikawal atau diurus dengan sempurna akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Jadi bila stres ni kamu tak kawal, dia akan memberikan kesan kepada mental kamu. Otak kamu akan problem lah. Selalu sakit kepala, selalu rasa macam tak kena. Kemudian fizikal kamu juga akan terganggu. Sebagai contoh, kamu akan ada orang bila dia stres, dia akan makan banyak. Dia makan banyak, dia macam tak kenyang-kenyang. Apa hal tak kenyang-kenyang ni? Sebenarnya otak kamu stres. Ataupun kamu tak lalu makan. Makan sikit je. So fizikal kamu akan problem lah. Sama ada badan kamu akan naik mendadak ataupun terlalu kurus. Dan juga sosial kamu terganggu. Sosial terganggu ni bermaksud dia apa? Maksudnya hubungan kamu dengan orang lain. Mungkin dengan kawan-kawan pun kamu dah jarang berbual. Dengan mak ayah kamu pun kamu dah tak bertegur siapa. Dengan adik-beradik kamu dah tak bertegur siapa. So daripada konflik yang kamu alami tadi, segala tak puas hati, segala keinginan tak dapat dipenuhi, perselisihan faham dan sebagainya ni, kalau dia terlalu banyak sangat, dia akan membawa kepada stres. Stres ni maksudnya resah, cemas, tegang, fikiran terganggu dan sebagainya. Dia membawa kepada kesan pada mental, fizikal dan juga sosial kamu. Jadi pada selepas cuti nanti kita akan masuk dalam tajuk cara mengurus konflik dan stres. Jadi untuk pendidikan kesihatan ni cikgu tak bagi kerja lah, sebab cikgu dah bagi tugasan untuk pendidikan jasmani sahaja tadi. Jadi untuk kefahaman kamu boleh ulang-ulang video yang cikgu bagi ni, dan semoga ini dapat membantu kamu. Jangan lupa tugasan yang cikgu berikan tadi. Tangkap 2 gambar. 1 menggunakan anggota badan, 1 menggunakan alatan. Kemudian hantarkan ke link. Cikgu akan buat satu link untuk screenshot WhatsApp PJ nanti. Gabung kedua-dua kelas. Itu saja. Terima kasih.